Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian semuanya untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan punya alam ini. Wabihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Amin, seorang utusan Allah yang telah melaksanakan amanahnya ke atas diri. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga kita tujukan ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah. Ya Allah, berikanlah kepada kami tenang hati kami. Warahmah, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Wa du'aan malaikah, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis rasmi-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit dalam majlis ini, juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau masukkanlah kami di, ya Allah, kurniakanlah kepada kami faham dalam semua urusan agama, serta masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat kita bertemu pada pagi ini dalam kuliah bulanan kita, usrah bulanan kita. Pada hari ini kita nak bincang surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Pada 3 ayat pertama, surah ini nama dia Al-Mulk. Orang terjemah sebagai kerajaan. Ada Al-Mulk makna kerajaan. Ada juga orang terjemah sebagai Al-Mulk ini kekuasaan. Ada juga orang terjemah Al-Mulk ini sebagai empire yang besar. Nah, ada juga orang terjemah Al-Mulk ini sebagai benteng. Kan kita nak tidur, sebelum kita tidur kita diminta baca surah Al-Mulk untuk benteng diri kita daripada sebarang keburukan. Bila kita berlindung dengan membaca surah ini, kita akan diselamatkan oleh sebarang
keburukan saat kita tidur. Dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya nampak dalam surah ni tertarik sangat, di samping dia menamakan ia sebagai surah Al-Mulk, dia ada 3 tabaraka. Ada 3 tabaraka. Tabaraka yang pertama nampak. Tabaraka yang kedua dan ketiga tak nampak, tetapi dia ada pada takdir. Soalan yang kita nak faham yang kedua ini, selain daripada Al-Mulk itu makna kuasa, kerajaan, benteng, empire. Tabaraka ini Allah guna dalam surah ini pada permulaan ayat pertama, permulaan ayat kedua dan permulaan ayat yang ketiga. Tabaraka ini ia datang dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu. Yang kedua, tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayat. Ini tak nampak, tak sebut, tapi ditakdirkan begitu. Nanti anda cerita. Yang ketiga, tabarakalladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ada 3. Apa sebab kita kata ada 3? Kalau tuan-tuan perhati pada ayat yang pertama, selepas tabaraka ada kalimah apa? Ada kalimah alladhi. Tabarakalladhi. Yang kedua dia tak sebut dah tabaraka, dia sebut alladhi khalaqal mauta. Alladhi yang pertama diulang balik pada ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta. Yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, alladzi yang, Allah yang mana? Allah yang biyadihi, di tangannya, al-mulk, kerajaan. Kan? Di tangannya kerajaan. Kemudian ayat yang kedua dia kata alladzi khalaqal maut, yang dia jugalah telah menciptakan mati, wal hayat, dan hidup. Maknanya tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayat. Maha suci Allah yang dia telah mencipta mati dan hidup. 2. Ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang ialah juga yang menjadikan 7 lapis langit ini tibaqa, bertingkat-tingkat. Tibaqa ni macam kita buat bangunan. Dia tingkat pertama, tingkat kedua sampai tingkat 7. Ada orang tanya, tingkat langit ni macam mana? Atas tu bentuk macam mana? Kalau tibaqa ni tabak ataupun tabaqah, dia berbentuk tingkat-tingkat. Kalau kita tengok tingkat yang pertama macam ni, tingkat yang kedua, dia ada orang juga, tempat orang tinggal juga. Maknanya kalau kita tengok tingkat pertama ni begini, tingkat kedua begini juga, sebab dia bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang kedua ditinggal oleh para malaikat. Kan? Dunia yang kita tengok, tibaq at-tabaq at-tabiq al-awwal. Tabiq yang pertama ni kita tengok keluasannya begini kan. Yang kita tak tahu ke penghujung ke mana. Tidak ada siapa yang boleh menjelajahi dengan mudah untuk ke penjuru timur, barat, utara, selatan. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita mati dan kita dimasuk ke syurga, keluasan syurga ini
digandakan 7 kali ganda pula dengan gandaan dunia ni. Kalau bumi sekarang ni kita tengok seluar ini, tak tahulah seluar mana, kita tak sampai pun pergi dah. Dilebarkan bumi ini dan beserta langit sebanyak 7 kali. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Itu berlomba-lombalah kamu beramal untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, dan berlomba-lombalah untuk kamu dapat syurga. Arduha, yang lebarnya. Ardu ni dia lebar. Lebar dia as-samawatu, selebar 7 lapis langit, wal ardu 7 lapis bumi. Selebar dia, lebar dia. Kata ulama, kalau lebar 7 lapis langit, 7 lapis bumi, panjang mana? Tapi ada pandangan mengatakan lebar dia berbentuk bulat. Lebar dia semua bulat itu, macam kubah ni kan. Lebar dia sini semua gini jadi bulat. Sebab apa kita buat kubah ni begini? Dia lambang bentuk syurga, bumi syurga Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk bulat begini. Jadi kita tengok kubah semua mesti ada kubah bulat. Itu arduha. Dan keluasan dia ini 7 kali langit dan 7 kali bumi. Besar. Mana ada kalau tempat kita duduk. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buat 7 lapis langit tibaqa, kira bertingkat-tingkat. Kalaulah Allah buat satu tingkat, macam mana kita nak rasa mungkin panas itu kita tak dapat tanggung kerana telah dekat dengan kepala kita matahari dan seumpamanya. Atas sebab itulah Allah buat langit itu bertingkat-tingkat. Baik, itu yang pertama. Ataupun yang kedua yang kita nak bincang, iaitu setiap ayat yang pertama, kedua dan ketiga ini ada perkataan tabaraka. Tabaraka ni tuan-tuan dirahmati Allah, dia datang dalam bentuk doa. Tabaraka. Kalau kita doa kepada kawan kita, dia dapat satu kebaikan, kita kata apa? Tabarakallah ataupun barakallah. Tabarakallah ataupun barakallah. Apa makna? Semoga Allah memberkatimu. Soalan kita, apa makna berkat? Sehingga Allah mendoakan kepada orang-orang, kepada manusia sebagai berkat. Berkat ni tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita tengok dari sudut bahasa, tabaraka berbentuk doa ataupun barakallah berbentuk doa, hasilnya barakah. Hasilnya barakah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah, tabaraka. Tabaraka minta doa, barakah pada perkataan wabarakatuh itu ialah hasil berkat. Kita dapat berkat. Dalam surah Taubah, Allah berfirman yang menunjukkan barakat ni lah. Saya nak tengok barakat ni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah, kata Allah, ahlal qura, penduduk-penduduk negeri itu, amanu, mereka beriman, wattaqau, wattaqau, dan mereka itu bertakwa. Apa hasilnya? Kalaulah penduduk-penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, apa hasilnya? La fatahna, pasti kami buka, alaihim, ke atas mereka, barakat. Dia sebut barakat, dia tidak sebut tabarakat. Sebab tabarakat doa, itu barakatin. La fatahna alaihim barakat, segala keberkatan, hasil.
dapat hasil. Barakatin minas sama', daripada langit, hujan dan seumpamanya. Wal ardi, daripada bumi, hasil bumi, tumbuh-tumbuhan. Maknanya dalam surah Mulk ini datang dalam bentuk doa, dalam surah Taubah datang dalam bentuk hasil, dalam salam kita juga hasil. Jadi kita nak tanya, apa jenis ataupun apa status barakah ini kalau kita dapat? Sebab Allah kata kalau orang tu beriman dan bertakwa pasti dapat berkat. Apa status barakah kalau kita dapat? Cuba tuan-tuan perhatikan pada salam kita kan. Pada salam kita, kita mula salam dengan Assalamu alaikum kan, selamat ke atas kamu. Yang kedua warahmatullah alaikum. Ada alaikum tu kita tak sebut je. Warahmatullah alaikum wa barakatuhu alaikum. Sama kita sebut sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak sebut Assalamualaikum warahmatullahi alaikum wabarakatuhu alaikum. Kita tak sebut gitulah. Tapi dia ada tu, sembunyi makna begitu. Makna barakat ni yang ketiga dalam salam kita. Yang pertama salam. Apa makna salam? Sejahtera, selamat. Nah, kemudian wabarakat. Yang kedua kita sebar berkat. Apa makna berkat? Berkat apa ni? Bukan berkat. Apa nama? Rahmat. Wa rahmatullah. Rahmat Allah. Rahmat ni tuan-tuan, anda cek dalam penggunaan Arab, bila seseorang itu menyebar rahmat Allah, wa rahmatullah alaikum, orang tu kalau dapat rahmat, dikabulkan doa daripada salam kita ini, dia dapat rahmat, sekurang-kurangnya dia 3 dapat. Pertama, rahmat ni wa rahmatullah alaikum, maka Allah kurnialah dengan sebab salam dia itu rahmat. Rahmat ni pertama kurniaan. Maknanya kurniaan ni keperluan dia di dunia, Allah beri dengan sebab dia bagi doa kepada sahabat dia. Dapatlah dia nak. Kalau tak ada rezeki, dapat rezeki. Tak ada anak, dapat anak. Kan? Sebab doa. Apa dia nak, dia dapat. Yang kedua, yang dia dapat bentuk rahmat ini, dia akan menjadi pahala untuk akhirat. Dia akan menjadi pahala untuk akhirat. 2. Yang ketiga, rahmat ini dia boleh menghalang musibah-musibah. Dia boleh menghalang musibah-musibah. Orang yang dapat rahmat ni sebenarnya musibah akan dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, assalam selamat, rahmat ada 3 tadi. Dapat dunia, dapat pahala, terhindar daripada musibah. Apa lagi kita selain daripada 3 ni kita dapat yang lebih hebat daripada tu? Tak ada, dah ada. Rezeki murah, Allah redha, musibah tak kena. Itu rahmat. Adapun orang yang ada segala-gala, kan, ada orang kaya cukup syarat, dia kata saya tidak beribadat pun, tidak baik pun, dapat segala-galanya. Itu dia panggil istidraj, beri secara rahman Allah. Allah kurnia semua orang, tapi Allah tidak redha sebab orang tu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barakah yang kita salam tu duk nombor 3. Wa barakatuh nombor 3. Artinya orang yang diberi keberkatan ini sebenarnya orang itu telah selamat, bahagia, murah rezeki, diredai Allah, terselamat dari sebarang musibah. Itu orang yang berkat sebenarnya. Jadi anda nak kait dengan surah ni. Surah ni Allah doa kepada orang yang membaca surah ini, orang yang baik dengan keberkatan. Tabarak, maha berkat Allah. Allah beri berkat. Maknanya Allah beri kesejahteraan, salam. Allah beri rahmat.
kepada orang yang membaca surah ini, kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh ha? Yang kedua, kita ambil dalam ayat yang kedua, tabaraka allazi khalaqal maut. Maha berkat, maha suci. Kita jemah tabaraka ni maha suci, maha berkat. Kalau maha berkat macam tadilah. Yang telah Allah yang telah mencipta mati dan hidup. Yang telah mencipta mati dan hidup. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ayat yang kedua, maha berkat Allah, maha suci Allah, maha mulia Allah, kerana dia jadikan mati, kamu dia jadikan hidup. Tuan-tuan cuba perhati kepada ayat yang kedua ni. Allah sebut mati dulu, kemudian sebut hidup. Agak-agak apa sebabnya? Dia tak sebut hidup dulu. Sebab kita hidup dulu ke mati dulu? Kita ni hidup dulu ke mati dulu? Ha? Kita bermula dengan hidup ke bermula dengan mati? Ha? Mati kan? Bila mati? Nah, apa makna mati? Mati makna tidak wujud. Mati makna tak ada. Jadi tak ada ni, sebelum kita ada ni, ini hayat ni kita ni, hayatud dunia. Innamal hayatud dunia. Sesungguhnya hidupan dunia. Kita hidup ni, sebelum ni kita tak ada. Tak ada tu dipanggil mati. Apa bukti dan dalil bahawa ayat ini sebut mati dulu? Makna mati di sini mati sebelum zahir, sebelum kita lahir. Dan hidup di sini wal hayata, hidup di sini hidup dunia. Apa bukti kalau orang tanya kita? Tidakkah mati ini mati selepas ni, hidup ini hidup akhirat? Bukan makna gitu. Apa bukti yang kita kata mati di sini mati sebelum kita zahir? Ayat berikut membuktikan. Liyabluwakum. Ini ayat yang membuktikan bahawa mati dan hidup di sini mati sebelum kita zahir ni. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Untuk uji. Allah jadikan dulu kita tak ada, sekarang ada, kita hidup sementara ni untuk uji kamu. Liyablu, untuk lam tu dia panggil lam sebab. Sebab dia nak uji kamu. Nak uji tentang apa ya Allah? Ayyukum, siapa di antara kamu? Which one of you? Apa dia kata? Nah, mana di antara kamu ahsan, yang paling bagus amalan. Paling bagus apa? Amal. Subhanallah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Allah nak tengok kita buat amal rupanya. Allah jadikan dulu kita tak ada, kemudian kita zahir duduk dunia ini untuk berapa-berapa tahun. Rupa-rupanya Allah kata liyabluwakum, untuk dia uji kamu. Uji tentang apa? Ayyukum, siapa di antara kamu ahsan, yang paling ahsan, paling bagus. Paling bagus wajah ke? Tak. Paling bagus harta ke? Tak. Paling bagus amal. Nah, oh gitu. Allah jadikan kita ni untuk diuji siapa yang paling bagus amal. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau gitu juga kita kena buat amal lah. Dan amal kita itu pastikan paling bagus. Paling bagus. Tuan-tuan dan rahmati Allah, hari ni kita buat amal apa? Pagi lagi kita mari masjid dah. Ada di antara kita tak mampu mari masjid. Mungkin kerana uzurnya, mungkin kerana kerjanya, mungkin kerana tak sedar dia nak mari. Mungkin banyak-banyak sebab dia tak mari. Maka dia tidak boleh buat amal yang paling bagus pagi ni. Amal yang paling bagus contohnya solat subuh. Solat subuh ini ada orang buat rumah, sah tak sah? Sah juga kan? Ada orang buat pejabat, sah tak sah? Sah juga. Ada orang buat mana-mana pun sah semayang. Sebab apa dia buat rumah? Dia uzur tak boleh mari. Allah benarkan dia buat rumah.
Kenapa dia buat pejabat? Dia pergi awal, dia tak boleh solat kat lain, tak ada tempat kecuali di pejabat. Ada orang solat di R&R, berhenti. Kenapa solat sana? Itulah tempat yang paling sesuai kat dia. Ada orang yang solat di masjid. Pergi pejabat, awal-awal solat di masjid dekat dengan pejabat. Dia nak solat yang paling bagus. Sebab Allah kata, Allah jadikan mati dan sekarang ni hidup untuk uji kamu siapa yang buat amal yang paling bagus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, amal sembahyang subuh yang paling bagus ialah sembahyang subuh berjamaah di masjid. Tiba-tiba kita rasa malas. Ini isunya lah. Kita rasa malas nak pergi masjid. Kita berpendapat bahawa sembahyang rumah sah, masjid sah, sembahyang mana-mana pun tak kisah. Tapi Allah kata yang paling bagus itulah yang Allah nilai, yang Allah uji. Baik, kenapa kita kata solat subuh berjamaah di masjid itu paling bagus? Pertama, kita dah belajar bahawa sembahyang rumah 1 darjat, sembahyang di masjid berjamaah 27 darjat. Maka 27 dengan 1 memang 27 lebih baik. Maka Allah kata, aku uji kamu. Mu pergi masjid, mu boleh 27, itulah ahsan. Yang kedua, kenapa kita kena sembahyang masjid, tidak sembahyang di rumah? Sebab Nabi buat gitu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan Nabi lepas dia berhijrah ke Madinah, Nabi sembahyang jemaah, dia tak sembahyang seorang. Ini bukti bahawa kita sembahyang jemaah ni adalah sunnah Nabi SAW. Dan ikut sunnah Nabi ini adalah tuntutan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujah yang ketiga dalam surah Fathi, Allah bayangkan bagaimana Nabi bersama para sahabat salat berjamaah. Firman Allah, Muhammadun Rasulullah. Allah, itu syahadah tu. Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, ayat 29 surah Fathi. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, hebat bila berdepan dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mukmin Muslim di antara mereka, sahabat-sahabat mukmin. Apa punca Nabi bersama sahabat ini boleh membentuk satu masyarakat yang orang kafir tengok takut, gerung, dan sesama mereka berkasih sayang, tak ada parti-parti macam ini? Apa sebab? Tarahum, ini sebab dia. Tarahum, kamu menyaksi mereka. Rukka'an ay raqi'in, mereka sama-sama rakaat, sembahyang. Sujada, sajidin, sama-sama sujud. Kenapa mereka rakaat secara berjamaah, sujud secara berjamaah? Kenapa? Apa mereka nak? Allah sebut, yabtaghuna fadlan min Allah. Allah, mereka ini yabtaghun, ibtagha, yabtaghu, ibtigha. Apa makna ibtigha? Berebut, berlomba-lomba, mencari-cari. Inilah yang dikatakan ahsan amala. Mereka mencari cara amal yang paling bagus. Mereka yabtaghu, berebut. Fadlan ni ialah pahala. Fadlan ialah kurniaan, pahala daripada Allah. Jadi mereka tahu daripada Nabi bahawa sembahyang jemaah ini adalah sembahyang yang ahsan amala, cara sembahyang yang paling bagus. Lalu mereka yabtahu, mereka berebut fadlan, kurniaan ini. Jadi kita nampaklah tuan-tuan, ujian Allah kepada kita ini, Allah jadikan mati dan hidup ini untuk uji kita. Dan ujian yang paling besar ialah kita buat amal yang terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi
semayang berjuang ni yang paling baik. Betul lah tuan-tuan ni, saya, tuan-tuan, kita semua ini harap-harap Allah terima yang kita buat ini, amal soleh. Tuan-tuan dan rahmati Allah, anda nak ulang balik setiap perkara yang kita buat ini, confirmkan amal kita ini Allah terima. Tuan-tuan, pagi ni kita buat amal, Allah terima tak? Allah terima tak amal kita ni? Nah, terima, confirm terima. Sebab apa kita confirm Allah terima? Jangan cakap itu ustaz. Tak, yang terima ni Allah. Yalah, Allah yang terima. Yang kita ni siapa? Kita hamba Allah. Kita tak payah fikirlah Allah terima tak terima. Yang penting yang kita buat ni perintah Allah. Allah tak terima, kerja Allah. Allah terima, kerja Allah. Kita nak tak kalau Allah tak terima? Kalau Allah tak terima amal kita, tuan-tuan, kita dilempar ke neraka. Kita tak nak neraka ni berat, kan? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu tempat laluan litaghina, bagi orang yang tidak diterima amal dia itu, dia panggil taghin. Ma'aba, tempat tinggal selama-lamanya. Labithina fiha ahqab, dia akan tinggal dalam neraka itu berkurung-kurung lamanya. La yadhuquna fiha barda, mereka tidak akan rasa di dalamnya sejuk nikmat macam ni, tak rasa. Illa hamima wa ghasaqa, kecuali Allah sediakan untuk mereka air yang panas, yang bila minum air hamim ni, segala perut-perut ni akan gugur keluar bersama najis, kalau ada najis. Nah, wa ghasaqa, dan diminum air kotor, air najis dan seumpamanya. Ghasak ni air yang kita buang masa kita ambil, kita batuk dan seumpama tu. Jadi kita reda tak kalau Allah tak terima? Jadi semestinya kita mengharap amal kita ni Allah terima. Bila gitu tuan-tuan dan rahmati Allah, saya cek bila kita tadabbur Quran ni, jumpa dalam surah Kahfi ayat 110 Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa di antara kamu yang dia rasa nak jumpa Tuhan, falyamal amalan salih, wajib ke atas dia buat amal, dan amal itu wajib salih. Maknanya Allah syarat amal itu kena salih. Bila Allah syarat amal itu kena salih, kita kena tahulah syarat amal itu salih tak salih. Maka anda ceklah dalam banyak tafsir berdasarkan ayat falyamal amalan salih ni. Anda cek satu tafsir dia sebut satu sebab, tafsir lain dua. Dalam banyak-banyak tafsir itu setakat ni anda jumpa 4 syarat. Dan ulama kata kalau kita dapat 4 syarat ini, confirm amal kita Allah terima. Sebab tu anda kata kita boleh confirm amal kita ni terima tak terima. 4 syarat ni anda selalu sebut. Yang pertama, apa yang kita buat amal itu kita ada ilmu, kita tahu. Yang kita buat amal itu mesti kita tahu. Jangan buat amal tak tahu, ikut-ikut jangan. Ambil wuduk, kita belajar wuduk. Semayang, kalau kita muafiq masbuk, kita tahu. Kalau kita masbuk, kita dah takbir dengan imam, kita cukup. Tapi kita mari-mari imam dah i'tidal, kita cepat-cepat Allahu Akbar, sujud, i'tidal, sempat Allahu Akbar, rakaat, imam dah i'tidal dah, kita pun kira. Sebab apa? Sebab sempat dah, sempat rakaat, imam dah i'tidal, kita tak perasan. Sebab rakaat kita pun i'tidal dah lagi, kejar dia, maka kita kira. Maka sembahyang kita itu tidak sah. Sebab apa tak sah? Sah lah, saya sempat kejar dia. Nah, sempat kejar, tapi tak kena cara. Sebab apa? Tak ada ilmu. Jadi ilmu ini syarat pertama nak jadikan amal kita itu soleh. Yang kedua, niat. Yang kedua, niat. Setiap amal yang dimulai dengan niat yang baik akan diterima. Contoh, kita duduk dalam masjid ini, kita niat iktikaf, maka duduk dalam masjid itu pun dah ada amal. Tapi kalau ada amal soleh,
Tapi kalau kita duduk di masjid daripada awal sampai sekarang tidak niat iktikaf, pahala duduk tak ada. Walaupun kita duduk macam kawan kita juga, mereka kawan boleh pahala, kita tak boleh pahala dari sudut duduk, kerana kita tidak niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semayang 2 rakaat subuh tadi, kita tak niat, tak ada pahala, bahkan tak boleh, tak sah semayang kita. Semua gitu. Pergi haji niat, semua niat kan. Jadi syarat kedua kena niat. Yang ketiga kena ikhlas. Kan? Kena ikhlas. Maknanya kita buat semata-mata cari redha Allah, tak boleh bercabar walaupun sedikit. Yang keempat ialah istiqamah. Kena buat secara berterusan, baru dikira amal itu soleh. Ana cek dalam tafsir, dia kata salah seorang daripada ulama menyebut berkata, sekiranya seseorang itu buat amal dan dia ada 4 syarat ini confirm, disebut begitu, ta'akkud anna amalahu maqbul, confirm bahawa amal itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh tahu amal kita. Tuan-tuan buat hari ni, kalau ada 4 syarat ni, saya kalau buat hari ni ada 4 syarat ni, terima. Ustaz mari tak ikhlas, sebab ustaz mari masjid bagi sagu hati, boleh dunia je. Akhirat tak boleh apa, ustaz tak boleh solat. Nah, tuan-tuan, kita baca doa kan? Rabbana atina. Ni orang Islam baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita dapat kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kita dapat hasanah. Wa qina azabannar, dan lepaskanlah dari kami azab neraka. Tak salah kalau kita ambil dunia, tak salah, dan kita tidak akan hilang akhirat dengan sebab syarat tadilah, dengan 4 syarat tadilah. Nah, gitu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau kita duduk beginilah tuan-tuan, kita cari dalam ayat yang kedua ni, kalau kita buat amal apa pun yang terbaik, insya-Allah Allah berkat hidup kita. Sebab Allah mula dengan ayat kedua juga tabaraka, tapi tak nampaklah Allah berkat hidup kita. Artinya hidup kita bahagia sampai bila-bila, insya-Allah sampai ke syurga. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ana nak sebut satu lagi tuan-tuan. Sebab apa kita ini hidup ini kena bahagia, kena rasa bahagia. Dan bahagia kita itu kita ikat dengan Allah. Kalau kita tidak beramal dan amal kita tak terbaik, kita tidak akan bahagia. Sebab apa kita perlu bahagia? Kena bahagia ke mana pun. Walaupun kita status kita orang miskin, kena bahagia cara miskin. Kalau kita kaya, kena bahagia cara orang kaya. Kalau kita orang yang biasa-biasa, kena bahagia. Jangan kita hidup ini duka, derita. Sebab apa? Anda pegang pada ayat yang pertama ni. Tabaraka, maha berkat Allah. Allah doa kepada kita dapat berkat. Dan kita akan bahagia kerana kita ada 2 sebab dalam ayat yang pertama. Pertama, kita kena beriman, kita bahagia ini kurniaan Allah. Sebab apa Allah kurnia? Biyadihil mulk. Pertama, sebab Allah inilah memiliki al-mulk, memiliki kekuatan, memiliki kerajaan. Satu, bagi anak lah, tuan-tuan ikut nak rasa. Tapi saya rasa, saya berfikir dan saya faham ayat ni, bila kita kata biyadihil mulk ini, Allah nak cerita dalam ayat ni adalah kuasa. Al-mulk, kuasa itu siapa yang miliki? Siapa yang miliki? Allah kan, biyadihi, di tangannya, di kekuasaannya lah segala kerajaan. Satu, kita ni kalau ada kerajaan, alhamdulillah lah ada rumah, alhamdulillah. Tapi yang kedua tu, yang kita risaunya, kalau kita tak ada, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan dia Allah itu atas semua benda ini qadir, dia berkuasa. Kita miliki rumah, kita kuasa penuh rumah kita, alhamdulillah. Kita miliki kerajaan, kita kuasa penuh pada kerajaan. Tak ada siapa pun boleh ambil kerajaan kita. Tiada siapa pun boleh runtuh kerajaan kita. Tiada siapa pun boleh mengatasi kerajaan kita. Maka hebatlah kita, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mula dengan tabaraka kerana dia ada dua ni. Dia ada mulk, dia ada kerajaan, langit dan bumi Allah yang milik di tangan dia, dan dia ada qadir, dia ada kuasa. Malaysia kita contohnya lah, kita ambil contoh sebagai nak faham ayat ni. Kita, negara kita merdeka, dan kitalah memiliki negara kita. Tetapi tidak mustahil kalau kuasa kita tidak kuat diperintah oleh orang lain. Tak? Suatu hari orang Melayu, orang Islam tak ada kuasa lagi, macam di Singapura, macam di Iraq sekarang, macam di negara-negara Islam sekarang tak ada kuasa. Sebab kita, di tangan kita sekarang ada kerajaan, tetapi boleh jadi kita tidak ada kuasa suatu hari. Sekarang kita ada kuasa, boleh pegang kerajaan kita, tapi suatu hari tak ada kuasa. Dalilnya sebelum ni, satu kekuatan berubah pada kekuatan lain. Nah, kalau dia tu ada qadir, dia boleh tahan. Tak? Contohnya PM yang sebelum ni, dia boleh tahan, orang lain boleh tak ambil. Sekarang ni dia tak boleh tahan, orang lain pula ambil kuasa. Maknanya manusia tidak ada kuasa walaupun dia ada kerajaan. Boleh berubah kuasa itu kepada orang lain. Tetapi Allah biyadihil mulk, dia ada kerajaan, langit dan bumi milik dia, arasy milik dia, dan wahwa ala kulli syai'in qadir, dia ini memiliki kuasa penuh, tidak ada siapa yang dapat mengatasi dia. Atas sebab itulah, kalau kita berpegang kepada Allah dalam semua hidup kita, kalau kita pegang pada Allah dalam segala-galanya, tabarak, orang itu diberkati Allah. Orang itu diberkati Allah. Hidup dia itu diberkati Allah. Apa makna berkati Allah? Kita dah cerita tadi. Bila Allah berkat kita, kita hidup selamat. Bila Allah berkat kita, kita hidup dapat segala yang kita nak. Bila Allah berkat kita, kita hidup diberi pahala, di akhirat dimasuk syurga, dan semasa dunia dilepaskan sebaran musibah. Itulah yang anda nampak daripada surah Al-Mulk ini yang perlu kita fahami dengan baik. Last kali anda nak sebut juga, dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ketiga tu, Allah sebut allazi khalaqa sab'a samawat. Allah sebut dialah memberkati kamu dengan menjadi 7 lapis langit ini, 7 langit ini bertingkat-tingkat. Lalu dia sebut yang berikutnya, ma tara fi khalqir rahman. Ma tara, kamu tidak nampak kalau kamu tengok pada ciptaan Rahman ini min tafawut. Tafawut ni apa benda? Cacat. Sengit. Tafawut ni sengit. Tak stabil. Farji'il basar. Farji'al basar. Maknamu dongok ke atas, tengok, tak percaya. Tengok ke atas. Farji' al-basar. Basar kita ni bukan mata, pandangan lah pandang. Tengok ke atas. Irji' al-basar. Tengok kalau nak tahu. Kita tengok, Allah, cantik memang betul. Tak ada tafawut. Nah. Hal tara min futur, kamu tengok tu ada futur tak? Futur, ada cacat tak? Ada berlubang tak langit? Tak ada. Summarji'il basara karratain. Kemudian kamu tengok 2 kali. Tengok 2 kali. Yang qalib ilaikal basaru khasi'ah.
Kamu akan tengok 2 kali, kamu akan nampak pandangan kamu langit tu duduk depan, khasiat. Macam bayangnya dia nampak langit. Tengok 2 kali. Dan mata kamu jadi lemah. Wahwa hasir, pandangan kamu jadi lemah. Cuba cek tuan-tuan. Cuba balik tengok kebesaran Allah. Lepas ni cuba tengok Allah, indahnya Allah. Tapi tengok 2 kali, mata kita jadi hasir, pandangan kita jadi lemah. Jadi lemah. Terpaktis lah. Tengok 2 kali. 2 kali tengok ni, tengok tu, tengok pula. Dia akan, satu dia khasiat, dia bayangan langit tu dapat depan, dan mata kita jadi lemah. Jadi tak payah buat lah. Cuma untuk nak test lemah dia tidak mudarat. Cuma dia jadi, kita kata jadi tak clear pandangan kita. Kita tengok terang macam ni, dia tak terang dah. Masa tu sekejap je lah. Tapi tak boleh selalu buat lah. Tapi untuk nak tengok kebesaran Allah, tengok sekali, jangan tengok 2 kali. Tengok sekali, okey lah. Besar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itulah kita digalakkan untuk baca surah ini dan faham betul-betul. Kalau boleh, tadabburlah surah ini. Sebab dalam surah ini, selain daripada ayat 3 ni ada tabaraka, dari sudut kekuatan akidah. Tabaraka ayat pertama dari sudut kekuatan akidah. Tabaraka yang kedua itu dari sudut syariah. Syariah ni Allah nilai orang yang paling bagus amal. Yang keempat, tabaraka yang ketiga, ayat 3 itu dari sudut akhlak. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan di bumi Allah ni, kita kena tengok ciptaan-ciptaan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surah ni juga, dalam ayat 22 sampai 30, ayat ni ada 30 je surah ni kan. Surah Mulk ada 30. 22 30 tu tuan-tuan jumpa ada 6 kul. 6 kul. Satu, qul huwallazi ansha'akum. Qul huwallazi zara'akum. Sampai akhir tu ada 6. Cuba bacalah elok-elok dan hayatilah elok-elok 6 kul ini. Memang melengkapi segala dalil-dalil dan hujah-hujah hebatnya Allah. Allah itu qadir dalam ayat pertama. Allah itu biadihil mulk. Sebab dia hebat. Dia buat manusia ini daripada tak ada kepada ada, kemudian dia beri segala-galanya. Dia boleh tarik kuasa, dia boleh beri kuasa. 6 kul ini melengkapi pemikiran manusia yang hebat. Maka dalamilah 6 kul yang ada dalam surah Mulk. Bahkan dalamilah semua surah Mulk ini dalam bentuk yang cukup-cukup faham, tadabbur kita panggil. Jadi insya-Allah kita menjadi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Di dunia kita panggil fadlan, di akhirat kita panggil ridwan. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ridwan ni syurga, fadlan ni kurniaan dunia. Dua-dua dapat kalau kita mengambil kurniaan ataupun peluang-peluang ini, insya-Allah. Sekadar itu saja tuan-tuan dan rahmati Allah. Moga-moga perjumpaan ataupun usrah bulanan kita ini memberi manfaat kepada diri kita dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak hadir. Kita sama-sama bincang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.